Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaan nikmatnya. Allah masih memberikan kita nikmat, bermacam-macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesihatan, nikmat kelapangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati nikmat-nikmat tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmahnya dan juga kasih sayangnya dan juga istiqamah dalam kita beramal dan beribadah kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada waktu yang lalu kita ada membincangkan tentang 4 perkara yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi baik, akhlaknya menjadi baik, dan juga perangainya menjadi baik disebabkan oleh 4 sifat, iaitu yang pertama sifat bijaksana yang telah kita bincangkan, dan juga sifat berani, dan ketiga sifat menjaga harga diri, dan juga sifat adil. 4 sifat ini yang mana kalau ada di dalam diri seseorang, insya-Allah dia akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi pencerahan sifat-sifat ini telah pun kita bincangkan pada waktu yang lalu. Jadi makanya bersambung kita pada hari ini nak menyatakan tentang kesempurnaan 4 sifat ini. Kalau dia bertambah, maka akan bertambah kesempurnaan akhlak seseorang. Tetapi bila dia berkurangan, maka akan berkurangan akhlak seseorang. Jadi contoh, kalau misalnya orang itu kurang bijaksana, maka dengan disebabkan oleh kurang bijaksana lah sebab tu dia melakukan satu perkara yang tak terpuji akhlaknya. Contoh misalnya kita nampak orang yang bergaduh ataupun orang yang suka mengeluarkan kata-kata kesat. Kenapa dia keluarkan kata-kata kesat? Kenapa dia bergaduh? Ialah kerana kurang kebijaksanaan dalam dirinya, kurang tapis dalam nak menyatakan ataupun mengeluarkan kata-katanya. Jadi kita kata engkau ni memang teruklah, perangai tak baiklah. Kenapa tak baik? Kerana kurang bijaksana contohnya. Kurang keadilan dalam dirinya. Maknanya dia tak tahu macam mana nak bila nak mengeluarkan kata-kata, bila tidak mengeluarkan kata-kata, dan bagaimana mengeluarkan kata-kata. Jadi pucuk pangkalnya 4 sifat ini, Jadi itu salah satu contohlah. Jadi sebaliknya, ketika kesempurnaan 4 sifat ini berkurang, maka akan berkurangan pula kesempurnaan akhlak seseorang itu, Jadi yang kita nak ialah menjadi seorang yang lebih baik. Nak jadi yang lebih baik, kita nak kena jadi lebih bijaksana, nak kena lebih berani dalam menangani hawa nafsu, dan juga nak kita memerlukan sifat jaga harga diri kita dan juga sifat keadilan dalam diri kita. Maka hari ini kita nak cerita sikit tentang tanda-tanda hati yang sakit. Kita nak kena terima dan kita nak kena faham bahawasanya sakit itu bukan hanya pada tubuh badan fizikal saja. Sebab kalau tubuh badan fizikal kita boleh nampak, kita boleh rasa. Contoh kalau orang tu dia demam, badan dia dedah, badan dia panas, mungkin dah mula sema-sema, mungkin dah mula batuk-batuk. Sekarang ni kita tengah musim COVID-19 ni, mungkin Alhamdulillah dah mula berkurangan sedikit demi sedikit. Tapi waktu yang mula-mula tu dia ada berikan dia punya symptoms ataupun dia punya tanda-tanda. Dia mungkin sesak nafas, dia punya daya untuk nak rasa, daya untuk nak bau dah mula berkurangan. Jadi kita tahu, rupanya dia ni sakit, rupanya kita ni dalam keadaan yang nak demam contohnya. Macam mana kita tahu? Sebab ada tanda-tandanya. Itu kalau tubuh badan yang fizikal. Tapi kalau untuk yang berkenaan dengan hati, ada tanda-tanda tak? Ada tanda-tandanya juga. Cuma bezanya tak ramai orang yang perasan. Sebab dia berkara yang dalam hati kita kan. Sebab kalau fizikal kita nampak, kalau fizikal yang kalau orang tu sakit, contohnya tangannya ada lebam, sakit, dia pegang, sakit. Kalau misalnya budak-budak kecil lari sana lari sini, terlanggar tembok mungkin kepalanya,
benjol kepalanya. Maknya tengok, benjol kepala kau ni, kenapa ni? Terlanggar apa ni? Ni bengkak ni, langgar apa ni? Kenapa dia boleh rectify, dia boleh identify, dia boleh mengenal pasti bahawasanya seorang tu sakit adalah kerana ada tandanya. Itu kalau fizikal. Tapi kalau tanda hati, ada tanda-tanda bahawasanya hati seseorang itu sedang sakit. Jadi, dikatakan dalam kitab ini bahawasanya hati dianggap sakit apabila ia tidak berfungsi seperti mana tujuannya diciptakan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita, manusia dan jin ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni, fungsi kita sebenarnya adalah untuk nak menyembah Allah Subhanahu wa taala, nak dapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita di dalam dunia ini, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, supaya di akhirat nanti Allah redha, Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Dan jadi bila kita hidup ni, kita nak kena ada objektif. Kadang kita dah terlupa apa objektif kita. Kita kerja, kita sekolah, kita masuk kursus tu, masuk kursus ni, kita buat itu, buat ini, tapi kita dah tak ingat dah. Objektif kita rupanya saya nak cari duit lebih lah Ustaz, nak simpan duit lah. Mungkin simpan duit banyak-banyak dalam bank tu untuk apa? Untuk masa depan lah, supaya masa depan senang. Masa depan senang tu supaya apa? Supaya senang sekolah nanti anak-anak, supaya senang nanti masuk universiti. Masuk universiti nanti supaya apa? Jadi kita nak kena cari tu, cari. Sebab bila kita dah fikir banyak benda hal keduniaan, kita dah lupa tujuan utama kita sebenarnya hidup kat dunia ini ialah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, takkan sembahyang aja? Bukan macam tu maksudnya. Maksudnya tu solat tu itu perlu kita lakukan. Itu obligation. Maknanya kita, perkara yang dituntut oleh kita. Kita perlu solat, perkara yang dituntut. Tapi maksudnya dalam kita nak melaksanakan solat itu, nak kita senang ibadah, kita nak kena uruskan juga hal-hal keduniaan. Jadi makanya itulah yang tadi kita cerita tentang kerja, tentang sekolah, tentang pekerjaan, tentang duit simpanan. Itu semua perlu dan itu semua wajib. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita hilang dalam kita sibuk mencari keduniaan tersebut. Itu yang terjadi kepada kebanyakan manusia. Mereka hilang dalam mencari keduniaan dan dah lupa tentang apa yang tujuan utama mereka hidup itu ialah untuk menyembah Allah SWT. Jadi hati seseorang tu dah sakit bila apa? Bila dia tidak berfungsi seperti mana ia diciptakan. Jadi nombor satu, tidak mengetahui sesuatu itu dengan hikmah. Makanya dia tak faham hikmah. Orang itu hatinya sakit bila dia tak faham hikmah. Maksud hikmah ni luas. Hikmah ni adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan seseorang itu kefahaman tentang sesuatu. Jadi makanya, contoh, kita biasa dengar orang kita kata tak apalah, dah nak jadi, ada hikmahnya. Bila ditimpa satu musibah, orang kata tak apalah, dah nak jadi, qadarallahu ma sya'. Maknanya ada hikmahnya. Hikmahnya ni perkara yang nanti orang tu akan faham, nanti orang tu akan tahu, tetapi tak semestinya orang itu akan tahu pada waktu tersebut. Itu adalah hikmah yang Allah SWT berikan. Biasanya bila Allah berikan sesuatu, Allah akan datangkan sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi mungkin kita sebagai manusia ni, kita kurang sabar, kita kurang faham sebab kita tak nampak. Contoh yang saya boleh berikan, contohnya tuan-tuan, kita mungkin tengah gendong anak kecil ni, mungkin dalam budak setahun 2 tahun lah, dekat. Mungkin kita tengah duduk dekat meja makan lah tuan-tuan. Kita duduk kat meja makan, mungkin kita tengah gendong budak anak kita setahun 2 tahun gitu, budak kecil. Jadi mungkin dekat atas meja makan tu, kita dia mungkin nak capai garpu lah, garpu. Sudu garpu. Jadi kita nampak tangan budak kecil nak ambil garpu, sebab garpu kan tajam. Kita sebagai orang tua, kita buat apa? Kita halang anak ni daripada ambil garpu tu. Tapi untuk budak kecil ni, mungkin garpu tu dah, itu yang dia nak tu, mainan dia kan. Nak main dengan garpu tu. Dia tak tahu benda tu akan mudaratkan dia. Tapi kita sebagai orang tua, kita halang daripada dia mengambil garpu tersebut. Jadi budak ni yang setahun 2 tahun ni, dia tak tahu kenapa bapak dia ni halang. Kenapa bapak dia ni tolak garpu tu jauh daripada dia. Tak tahu budak ni bahawasanya bapak dia nak selamatkan dia. Jadi macam itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kadang-kadang Allah ni tolak benda daripada kita, jauhkan kita daripada benda tu, sebab pada kita ingat itulah segalanya untuk kita.
Kan pada kita ingat itulah yang kita nak sangat kejarkan. Itulah sebenarnya kita punya objektif. Tapi Allah tahu itu bukan. Malah benda tu akan datangkan mudarat bagi kita. Benda tu akan datangkan mudarat. Makanya Allah jauh-jauhkan. Dah bila budak tu dah besar sikit, baru dia tengok, oh garpu ni rupanya bahaya. Mungkin satu kali dia cucuk garpu ke apa, atau mungkin dia main-main terlanggar garpu dan berdarah dan sebagainya. Baru dia teringat, oh dulu mungkin kecil-kecil bapak tak kasih garpu tu sebab nak elakkan dia daripada mudarat ni berlaku. Jadi itu hikmah, maknanya lambat sikit. Kadang dia nak faham tu mungkin makan masa yang lama sikit. Jadi itulah, kita sebagai manusia, kita nak kena sentiasa memahami bahawasanya Allah menyusun sesuatu perkara itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Tidak ada satu perkara pun yang Allah jadikan itu perkara yang buruk. Tidak ada satu perkara pun yang Allah jadikan perkara itu perkara yang sia-sia. Semua benda yang Allah ciptakan, semua benda yang Allah susunkan, semuanya perfect. Semuanya tepat. Tepat pada waktunya, tepat pada orangnya, tepat pada situasinya, tepat pada keadaannya. Tidak ada perkara yang tidak tepat. Hatta kuman-kuman yang berlegar di dalam dunia ini, dekat alam ini, semuanya bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam sebelum Covid, kan? Sebelum Covid, tak ada satu manusia pun yang boleh sangka datangnya satu kuman yang boleh melenyapkan satu dunia ni. Maknanya satu dunia nak kena pakai mask, nak kena self-isolate, nak kena asingkan diri dan sebagainya. Tak kira bangsa apa, tak kira sebut bahasa apa, tak kira apa negeri pun, semuanya terjejas. Tidak ada satu manusia pun boleh terfikir itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmahnya tak? Ada hikmah. Pelan-pelan kita nampak nanti Allah tunjukkan hikmahnya, kan. Kita nampak mungkin yang ahli keluarganya tu duduknya makin rapat, contoh, kan. Dan juga mungkin ada perkara-perkara yang macam contoh, kita kat Singapura, selalu kita keluar pergi cuti tiap tahun pergi cuti. Tahun ni tak dapat pergi cuti. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita dapat juga belajar tentang mungkin kita dapat menghargai negara kita sendiri. Kita tengok mungkin ramai yang pergi staycation dan sebagainya, tak pernah duduk kat hotel Singapura. Tahun ni duduk kat hotel Singapura, tengok rupanya cantik juga Singapura ni. Mungkin contoh. Jadi banyaklah hikmah. Kita nak tengok mungkin orang yang dibuang kerja dan sebagainya. Jadi dia lebih usahanya lebih keras, lebih gigih. Mungkin sebelum ni dia complacent. Dia mungkin macam tak apalah, Alhamdulillah kerja pun stable. Tapi bila keadaan ekonomi gawat ni, bila dia dibuang kerja dan sebagainya, baru dia mula untuk nak mulakan bisnes dan sebagainya. Atau dia mula untuk nak menjadi apa orang kata, ambil kursus dan sebagainya lah. Itu semua namanya hikmah. Jadi orang yang hati sakit ini, dia tidak faham hikmah. Jadi bila kita tengok, kita tak faham kenapa kita selalu dah salahkan Tuhan. Kenapa benda ni jadi, kenapa benda tu jadi, kenapa Allah izinkan benda jadi. Bila kita dah mula question, maknanya tu hati kita sakit tu. Itu kita nak kena faham bahawasanya hati kita itu sakit bila kita tidak memahami dan tidak mengetahui sesuatu hikmah tersebut. Nak memahami hikmah ialah dengan kita nak kena beribadah, nak kena dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ibadah. Sebab dengan kita ibadah ni, kita akan dapat memahami hikmah-hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan solat, kita jangan tinggalkan solat. Kita lebihkan sikit ibadah kita dengan kita tambah baca Quran ataupun kita baca wirid-wirid. Dan juga kita mempelajari ilmu agama. Mungkin kita mula daripada yang asas, belajar mungkin pasal bab taharah, bab suci, kan, bab ambil uduk, bab tentang najis, bab tentang hadas. Benda yang mudah-mudah kita belajar. Tak usah belajar benda yang berat-berat dulu. Kita kalau tak faham yang mudah-mudah, jangan kita pergi cari tentang hadis sahih, hadis dhaif. Kita cerita tentang bab perkara yang macam leceh-leceh, yang ada banyak kontroversi. Tak usah. Kita pergi yang dekat asas dulu. Dekat asas kita belajar. Ikhlaskan niat, kita belajar lillahi ta'ala. Aku belajar ni sebab aku nak tahu, aku belajar ni sebab untuk nak cari keridhaan Allah. Tak usah nak gaduh-gaduh, tak usah nak saling salah menyalahkan, tidak. Tapi kita belajar yang asas. Pelan-pelan insya-Allah kita amalkan apa yang kita belajar, kita amalkan apa yang kita faham. Lama kelamaan Allah akan memberikan hikmah. Jadi yang kedua ialah tidak mencintai Allah dan tidak merasakan kelazatan ibadah. Bila dia ibadah dia tak rasa kelazatan, makanya dia nak kena istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Subhanahu Wa Taala berikannya kefahaman dalam dia mengamalkan agama ini. Dan antara perkara yang untuk kita nak dapatkan
Kelazatan ialah dengan kita berzikir dengan Allah SWT. Berzikir la ilaha illallah contohnya. Bukan saja la ilaha illallah ataupun Allah Allah ataupun ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bukan sekadar itu saja. Kan berzikir ini banyak caranya. Itu adalah antara cara-caranya lah, ialah itu dengan kita membacakan beberapa azkar-azkar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azkar itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikir juga ialah dengan kita melihat keadaan sekeliling. Bila kita nampak cantik awan, cantik langit, kita memuji subhanallah. Maknanya kita kembalikan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang menciptakan langit ni, menciptakan awan ini, menciptakan bumi ni, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Kita tengok putaran matahari, putaran bulan, siang dan malam. Kita tengok pokok, kita kembalikan pada Allah SWT. Macam mana Allah ciptakan pokok ni, kan? Manusia pun tak boleh bina pokok, tak boleh ciptakan pokok. Kita kembalikan semua pada Allah. Itu antara cara kita mengingati Allah. Nampak satu perkara terjadi, kita tengok, ini semua izin Allah. Nampak satu perkara yang baik jadi, ini semua atas izin Allah. Nampak perkara yang tak baik jadi, ini semua atas izin Allah. Kembalikan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun antara cara kita berzikir. Satu perkara terjadi kepada diri kita, kita ucapkan alhamdulillah. Perkara yang tak baik jadi pun kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ataupun kita kembalikan, ini semua adalah izin Allah. Semuanya nanti ada hikmahnya. Jadi kita ni positif. Kita tahu semua datang daripada Allah. Yang datang daripada Allah semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik datang daripada Allah. Tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu datang daripada jin dan juga syaitan. Tapi datang daripada Allah semuanya baik-baik. Baik buruk, baik tak buruk, baik buruk ataupun tidak, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir sekali adalah tidak mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini macam tadi kita dah sebutkan. Tujuan kita hidup dekat dunia ini ialah untuk nak mencari akhirat. Sebab akhirat tu kekal abadi. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat kan selalu imam-imam kadang khatib tu pesan. Dia kata sedarilah bahawasanya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Jadi makanya kita nak kena ingat yang kita lahir dekat dunia ini ialah untuk liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nak kena ingat bahawasanya dunia ini hanyalah sementara saja. Tak mengutamakan akhirat langsung. Makanya dia kata tak pentinglah. Itu semua nanti soal kubur nanti boleh fikir. Ajal maut di tangan Tuhan. Ajal maut ini tidak kenal waktunya. Bila masa Allah nak panggil balik, Allah akan panggil balik. Dan bila Allah panggil balik, kita tak boleh nak cakap tak boleh, belum lagi ya Allah. Mana boleh cakap macam tu? Tak ada. Sebab ni semua ni, diri kita, nyawa kita, diri kita semua ni, ahli keluarga, semua harta kita, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah pinjamkan je, Allah titipkan saja. Sama Allah pinjamkan secara lama ataupun cara tak lama. Kadang lama pun tak lama sangat. Bukannya lama mana pun, kurang 100 tahun. Itulah umur umat Nabi Muhammad SAW. Maka sedarilah bahawasanya hati kita sakit itu dengan kalau kita tak faham hikmah, kalau kita tak dapat rasakan kelezatan dalam ibadah, dan juga kalau kita lebihkan dunia daripada akhirat. Jadi insya-Allah kita nak kena faham bahawasanya punca penyebab penyakit hati ini ialah apabila kita banyak menuruti hawa nafsu kita. Tunduk kepada hawa nafsu itu punca utama penyakit hati kita berlaku. Kalau kita tengok demam atau semua-semua, puncanya ialah apa? Mungkin banyak minum air sejuk. Batuk-batuk mungkin banyak apa? Banyak makan perkara-perkara, benda-benda yang apa? Kasarkan tekak dan sebagainya. Mungkin orang ni semua-semua sebab banyak makan aiskrim, banyak makan kek, banyak makan benda sejuk-sejuk. Semua-semua dia. Jadi demam dia lama-lama kan. Mungkin kena hujan. Ada puncanya. Jadi punca penyakit hati ialah tunduk kepada hawa nafsu. Maka bila tunduk pada hawa nafsu, maka sakitlah hati dia. Jadi bila hati sakit, ada ubat tak? Ada obatnya. Sama macam kalau kita demam, ada ubatnya. Kalau kita semua-semua, ada ubatnya. Kan? Kalau kita makan extra dosage, lain pula jadi kan, makin sakit jadi. Jadi kita nak kena tahu ubat-ubat hati ini. InsyaAllah itu akan kita bincangkan pada waktu yang akan datang, jika diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian saja untuk masa sekarang ini. Jika ada apa-apa yang kebaikan itu semua datang daripada Allah SWT, kekurangan datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.